Alhamdulillah, now it is the time for the last talk for today. This session entitled Wasatiyah Approach as a Basis of Humanity will be presented again by Mr. Muhammad Hamka Embong. Without further ado, I would like to invite the speaker to begin this session. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadahu wa nasalli ala rasulihil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan dalam keadaan berbaring lalu berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharilah kami daripada azab api neraka. Jadi Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi sudi mendengar perkongsian daripada saya di petang ini. Pada mereka yang baru masuk, selamat datang. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun-bangun. Okey, saya pun tak perlu kenalkan diri saya tadi lagi sebab saya dah kenalkan tadi. Jadi kita terus pada Wasatiyah Approach as a Basis of Humanity. Jadi petang begini kan. Tajuk pula berat. Tajuk pula pasal keseimbangan. Jadi saya nak santai sikit lah. Saya nak cerita kisah seorang gadis cantik dan 3 jejaka. Okey. Ada zaman dahulu ada seorang wanita cantik bernama Marwiyah. Cerita ni saya bukan reka lah, saya ambil daripada kitab juga. Seorang wanita cantik bernama Marwiyah telah dipinang oleh 3 orang jejaka yang bernama, nama saya lupa, tapi untuk kita tidak tersasar dalam penceritaan ni, saya letaklah watak ni. Seorang bernama Khawarij, seorang bernama Marji'ah, seorang bernama Asy'ariyah. Okey. Jadi bila ketiga-tiga lelaki ni pergi nak pinang Marwiyah binti Abdullah, seorang wanita cantik bangsawan, maka Marwiyah dalam dilema nak memilih siapakah yang layak dijadikan suami idamannya. Maka Marwiyah telah membuat syarat kepada ketiga-tiga lelaki tadi, kepada Khawarij, Marji'ah dan Asy'ariyah, supaya kamu bertiga baliklah ke rumah kamu dan tolong buat satu majlis, function, event, makan-makan yang sedap-sedap. Nanti saya akan pergi ke majlis kamu dan dari situ saya akan nilai siapakah yang layak menjadi suami saya. Lalu ketiga-tiga lelaki tadi, Khawarij, Marji'ah dan Asy'ariyah telah mengadakan jamuan makan yang hebat-hebat untuk memikat hati Marwiyah. Tapi apa Marwiyah buat? Marwiyah telah menyolik dirinya, telah make up dirinya menjadi wanita tua dan berpakaian seperti pengemis. Lalu Marwiyah telah pergi ke
ketiga-tiga majlis yang diadakan oleh ketiga-tiga lelaki. Lalu apabila Marwiyah sampai ke rumah Khawarij. Khawarij tengok ada orang tua datang pakai baju buruk nak masuk dalam majlis dia, dia rasa malulah. Dia cakap pengawal dia, halau wanita tua ni, dia akan rosakkan majlis saya. Tapi Marwiyah ataupun wanita tua tu merayu, sebelum saya beredar berilah saya sesuatu sebagai kenangan, sebagai tanda perhargaan. Please, give me something. And then Khawarij telah berikan pada Marwiyah buah-buahan yang busuk. Lalu Marwiyah telah pergi ke rumah Marji'ah. Marji'ah segan juga tengok ada orang wanita tua datang kacau majlis dia, halau juga. Tapi wanita tua itu bagi tahu, tolonglah berikan saya sesuatu. Apa pun tak kisah, berilah saya sesuatu. Maka Marji'ah berikan tulang, sisa-sisa makanan. Lalu Marwiyah telah pergi ke rumah Asyairah. Asyairah alhamdulillah tengok satu orang wanita tua datang, dijemput masuk makan dan telah hidang makanan yang sedap-sedap. Tak jumpa gambar makanan sedap ni, saya jumpa gambar roti. Okay, sedap lah tu. Jadi, dan beri pula hadiah buku bungkusan. Jadi wanita tua kata, tak, tuan tak malu ke? Sekejap lagi Marwiyah datang, tengok saya dekat sini. Tak apa dia kata. Saya ceritalah, kamu ni pengemis dan saya beri makan pada pengemis. Perempuan mana yang benci satu orang bagi makan pada pengemis? Maka perempuan tua tu ataupun Marwiyah tu telah ambil bungkusan makanan dan pulang ke rumahnya. Jadi ketiga-tiga lelaki tadi pelik, Marwiyah yang ditunggu tak datang. Keesokan harinya ketiga ni pergilah jumpa Marwiyah dan tanya kenapa tak datang malam tadi. Maka Marwiyah telah suruh dia punya pekerja dia bawa 3 dulang. Dan akhirnya Khawarij bila dia tengok dulang tu, dia tengok makanan dalam dulang tu sama juga dengan Marji'ah, maka dia fahamlah apa yang berlaku malam tadi dan fahamlah bahawa dia tak akan dapat memiliki Marwiyah. Jadi Marwiyah telah memilih Asyairah. Jadi daripada cerita ni, cerita ni panjang lagi. Dia akan ada buat pertandingan syair. Jadi nanti slot ni kisah Marwiyah aja. Dalam syair tu pula ada sebab kenapa Marwiyah pilih berdasarkan syair. Tapi tak apa, saya ringkaskan cerita. Marwiyah telah memilih Asyairah. Kerana kita tidak akan dapat hidup dengan orang yang melampau dan kita tidak akan dapat hidup dengan orang yang cuai. Jadi inilah intipati kita hari ini tentang wasatiyah, approach way of life, iaitu kita kena sedar bahawa dalam setiap waktu dan ketika kita akan menjadi golongan yang seimbang atau kita akan condong ke kanan, kalau dalam gambar ni lah, condong ke arah orang-orang yang melampaui batas ataupun kita akan condong kepada orang-orang yang cuai. Jadi wasatiyah ni dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang kamu ni adalah umatan wasatah. Kan? Perkataan wasat ni berasal daripada pertengahan. Ada yang kata keadilan, seimbang. Jadi seperti mana batu bersifat keras, api bersifat panas, gula bersifat manis, maka Islam itu sebenarnya adalah wasatiyah.
Dia bukan sederhana. Sederhana ni macam tak semangat. Dia adalah pertengahan yang seimbang. Di antara satu golongan yang melampau hulu, dan satu lagi golongan yang cuai, lara. Al-Ummatan Wasatan ni berada di pertengahan yang seimbang. Dan dalam ayat lain juga Allah SWT beritahu kita ni adalah umat terbaik. Jadi Ummatan Wasatan ni akan menjadi saksi pada umat terdahulu. Mahkamah kalau nak panggil saksi akan panggil orang yang terbaik, yang tak cakap bohong, yang amanah. Jadi dalam ayat Al-Quran yang lain Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khairu ummati ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan pada manusia, wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu mengajak pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Jadi saya nak cerita tentang umat terbaik ni. Kenapa kita dapat title best umat? Why Allah give us title best umat? Kalau kita tengok gambar ni, tuan-tuan, puan-puan, doktor, profesor, nampak kan kat atas tu ada kipas. Kipas shilling. Jadi kipas shilling ni, nama dia kipas dan kedudukan dia tinggi atas kepala kita. Tak ada orang marah dia duduk atas. Satu orang raja pun tak marah kipas tu duduk tempat tinggi. Kenapa? Kerana kipas tu buat kerja. Apa kerja kipas? Kerja kipas ni dia nak bagi orang bawah sejuk. Kita tekan switch dia pusing. Maka kipas tu layak berada di tempat yang tinggi adalah kerana dia buat kerja. Okey, saya bagi analogi lain. Dalam gambar ni pun ada frame. Semua sedang buat kerja. Frame sedang menghias dinding. Dia layak duduk kat situ. Cermin, dia sedang buat kerja dia. Memberi pantulan, dia layak duduk kat situ. Dia tak layak duduk kat bawah, nanti pecah. Ataupun macam baju saya pakai ni. Kenapa saya pakai baju ni? Kerana baju ni sedang buat kerja dia, menutup aurat di badan saya. Sekiranya baju ni tidak menutup aurat di badan saya, maka saya akan buang dia. Kipas kalau kita on, dia tak pusing, kita akan buang dia. Jadi kenapa kita umat terbaik? Umat teratas. Kerana ada kerja. Dalam ayat tu Allah SWT berfirman, kamu mengajak pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Maka itulah kerja yang melayakkan kita mendapat kedudukan best umat. Dan best umat lah yang akan menjadi Al-Ummatan Wasata. Sebab tu orang yang, walaupun kita kata lepas zaman Nabi semua umat Nabi semua terbaik. Tak. Umat Nabi yang tak bersama dengan Nabi, yang tak ikut Nabi, dia tak jadi umat yang terbaik. Dia tak amal ma'ruf nahi munkar, dia tak jadi yang terbaik. Maka kerana itulah Islam datang. Kalau kita rujuk pada sejarah ni, bagaimana wasatiyah berlaku di zaman Rasulullah SAW pada satu zaman yang mana orang menyembah berhala. Rasulullah SAW datang muncul, kita tengok. Ini ringkas saya ambil. Pada umur Nabi 40 tahun, orang pertama masuk Islam, 4 orang lah. Khadijah radhiyallahu anha sebagai wanita pertama. Wanita pertama Islam dan orang Islam pertama selepas Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Muda umur Abu Bakar ni. Nabi 40, dia 22 tahun. Lelaki dewasa pertama yang masuk Islam. Lepas tu Zaid bin Harithah dan Ali bin Abi Talib. Okey. Nak cerita zaman ni, waktu umur Nabi 45 tahun, kita tengok sejarah, orang Islam yang berhijrah ke Habsyah lebih kurang 83 orang. Maksudnya dalam 45 tahun Nabi berdakwah tu, banyak kekangan, tentangan daripada pihak Quraisy. Maka bilangan orang Islam belum sampai 100. 45 orang. Kemudian pada umur Nabi 50 tahun, 10 tahun kemudian berlakulah perjanjian Aqabah. Yang mana 75 orang Madinah masuk Islam. Dan berjanji untuk menerima Nabi sewaktu hijrah. Kemudian bila hijrah, lebih kurang dikatakan 200 plus
orang Islam daripada Mekah telah hijrah ke Madinah. Masa itu umur Nabi 51 tahun. Dan pada umur Nabi 53 tahun, 13 tahun selepas wahyu pertama, berlakulah perang Badar. Tengok nombor tadi. Daripada 4, 80 sampai 75, and then 313 yang pergi perang Badar. Ada yang patah balik lah ramai, antaranya orang munafik. Kemudian pada tahun 54 perang Uhud, orang Islam 754. Ada yang kata 1000. Okey, apa saya nak share ni? Okey, Nabi dah semakin tua, umur dah 57 tahun. Nabi nak pergi haji, bawa 1,600 orang sahabat, tapi orang kafir tak bagi masuk. Maka berlakulah perjanjian Hudaybiyah. Okey, apa kesan daripada perjanjian Hudaybiyah ni adalah macam gencatan senjata lah. Orang Islam dan orang beriman tidak boleh berperang. Orang kafir dan orang Islam tidak boleh berperang, dan mereka boleh bergaul. Maka kita tengok pada lebih kurang 2 tahun kemudian, bilangan orang Islam telah meningkat dengan mendadak. 10,000 orang, Nabi bersama 10,000 orang sahabat telah masuk ke dalam Mekah dan menguasai Mekah selama-lamanya sampai hari ini. Dan pada umur Nabi SAW 63 tahun, haji yang terakhir, kita tengok daripada 10,000 bilangan sahabat yang ada dekat padang Arafah tu 124,000. Jadi ini menunjukkan bukti bahawa Islam tidak berkembang dengan mata pedang. Selepas sebaik sahaja perjanjian Hudaybiyah dan sebaik sahaja Islam menguasai Mekah, maka bilangan orang kafir masuk Islam berbondong-bondong. Hingga turunnya ayat auzubillahi minasyaitonirrajim iza jaa nasrullahi wal fath. Kamu lihat orang bondong-bondong masuk agama. Bertasbihlah, ambil istighfarlah. Sabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Berbondong-bondong masuk Islam. Bermakna pada masa tu Islam ni adalah agama yang dilihat paling wasatiyah, paling seimbang, agama yang melengkapi, approach of life, menyeluruh. Lalu Rasulullah SAW wafat. Okay, apabila Rasulullah SAW wafat, alhamdulillah agama telah sempurna. Bermakna apa maksud agama telah sempurna? Keseimbangan berlaku pada agama Islam ni, kesempurnaan ni, hingga tidak ada lagi Nabi akan datang untuk ajar agama ataupun untuk bantu agama. Rasulullah SAW telah tinggalkan agama yang wasatiyah. Yang mana umat ni jika ada masalah, mereka boleh selesaikan tanpa Nabi. Agama-agama sebelum ni, dia tak seimbang, dia ada masalah, ada balance. Yang mana bila Nabi wafat, Nabi lain kena datang ganti. Betulkan, Rasul akan batalkan ajaran Rasul terdahulu. Tapi agama sempurna. Umat terbaik. Datang pula al-wasatan umatan. Khairul umat. Tanpa Rasul, tanpa Nabi, 1400 tahun. Islam masih lagi relevan, masih lagi dijaga, masih lagi sesuai, masih lagi wujud, masih lagi diamalkan. Tanah haram dekat Mekah masih lagi haram sampai sekarang pada orang kafir. Kenapa? Kerana agama ni telah meninggalkan bahan-bahan ataupun ilmu-ilmu yang cukup untuk umat ni menyelesaikan masalah bila berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Kita rujuk balik sejarah. Lepas saja Nabi wafat, berlakulah ujian pada umat Islam. Ada perang Jamal, perang Siffin, ada sahabat berperang dengan sahabat. Kemudian berlaku pecahan-pecahan, ada orang yang menjisimkan Allah Subhanahu Wa Taala, ada golongan yang Jabariyah, Qadariyah, Khawarij, Marji'ah. Banyak berlaku tumpahan darah, pergaduhan, perbezaan mazhab sampai ada yang kafir mengkafir, anak-anak jadi mangsa. Maka
untuk itulah kan, satu kesedaran tentang umat Islam ni untuk masing-masing menghayati arti wasatiyah tu agar kita bertindak dengan cara yang paling adil. Islam itu adil dan perlu terlihat adil. Dan kitalah bertanggungjawab untuk membuktikan bahawa Islam itu adil dan terlihat adil. Kalau kita rujuk surah Al-Fatihah, setiap hari kita baca surah Al-Fatihah 17 kali dalam solat. Wajib baca, tak baca solat kita tak sah. Dalam solat, kalau kita perasan ayat terakhir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami jalan yang lurus. Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kita bagi tahu jalan yang orang bagi nikmat, tapi kita tak nak dua jalan. Dekat Al-Fatihah ada dua jalan. Jalan kami berlindung daripada jalan yang engkau murkai. Dan kami berlindung daripada jalan orang yang engkau sesatkan. Kita perasan dekat surah Fatihah ni dah ada dua jalan yang kita kena elak. Kita kena ambil jalan yang lurus. Kadang-kadang orang cakap satu jalan Allah murkai, satu jalan sesat. Sesat ni tak murkai juga ke? Mungkin tak sesat juga ke? Kenapa Allah buat dua? Kat sinilah berlakunya wasatiyah. Kerana di antara dua jalan ni, dia akan ada satu yang cenderung kepada keras dan satu lagi cenderung kepada cuai. Saya rujuk tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir dia mengatakan tafsir dia, jalan lurus kita tahulah jalan yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Nabi kata tidak akan sesat orang yang mengikuti aku dan mengikuti sahabat yang pegang pada Al-Quran dan pegang pada sunnah. Jalan lurus, alhamdulillah kita faham. Tapi jalan yang Allah murkai ini, tafsir Ibn Katsir bagi tahu adalah jalan orang yang tahu kebenaran tapi menolak kebenaran. Maka ianya mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala yang dirujuklah pada golongan-golongan Yahudi yang membunuh Nabi. Contohnya pengikut Nabi Musa AS. Dah tengok dah Nabi Musa belah laut. Tapi masih sanggup menyembah lembu Samiri. Ini satu perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah melihat kebenaran, tapi masih lagi sanggup mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi golongan yang sesat ni pula adalah golongan yang tidak tahu kebenaran dan tidak berusaha untuk mencari kebenaran, mengambil jalan-jalan yang salah, yang sesat. Maka daripada tafsir ayat ni, fahamilah kita bahawa akan ada tiga jalan. Satu jalan yang lurus, jalan wasatiyah, jalan pertengahan yang seimbang. Satu lagi jalan yang melampau, macam golongan-golongan Yahudi, Majusi, menyembah berhala, dan satu golongan yang cuai, yang tidak mencari Tuhan ataupun mengubah mengtigakan Tuhan. Jadi kalau kita rujuk pada ayat ini bermakna setiap hari dalam Islam wajib kita berdoa jalan yang lurus. Wajib juga kita minta dihindari jalan yang Allah murkai. Wajib juga kita minta dihindari jalan orang-orang yang sesat. Maka bila minta pun dah wajib, maka kewajipan kita lah untuk memahami jalan yang dimurkai ini apa dia sekarang, pada waktu ini, pada zaman ini. Jalan yang sesat apa dia sekarang, pada waktu ini, pada zaman ini. Ilmu kita kena tahu. Sebab hari-hari berlaku macam-macam benda yang tak ada dalam Al-Quran. Contoh isu vaksin lah. Bila vaksin muncul, bila benda ni tak ada dalam Al-Quran, orang bergaduh. Bila bergaduh, maka akan ada orang berada di jalan yang lurus, akan ada orang yang berada di jalan orang yang dimurkai, dan akan ada orang yang berada di jalan yang sesat. Jadi benda ni, saya cuba dalam masa yang singkat ni, saya cuba tajuk hari ni, Approach, Way of Life. Saya cuba cari perkara-perkara yang basic tentang ketiga-tiga jalan ni. Pertama, isu ketuhanan lah. Kita semua tahu ada satu jalan
yang orang mensyirikkan Allah, mensyirikkan Tuhan, mensyirikkan Allah, buat Tuhan dalam bentuk berhala, menyembah, menyekutukan Allah. Satu golongan lagi pula mengatakan Tuhan tidak ada. Selagi Tuhan tidak didetek oleh 5 panca indera saya, maka Tuhan tidak ada. Ataupun ada juga orang Islam yang menafsirkan sifat Tuhan tu tanpa ada zat langsung, ke arah filosofi. Jadi bila kita berada dalam perdebatan-perdebatan ni, ada orang kata Tuhan, tafsir ayat Quran, Tuhan duduk atas arsh, maka Tuhan ada punggung. Dia pula kata Tuhan meletakkan tangannya atas dada Nabi, Tuhan ada tangan. Jadi berlaku tafsir-tafsir. Dan ada pula yang kata Tuhan tidak ada, dia hanyalah satu falsafah dan sebagainya. Maka kita jelas, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini jelas. Jalan tengah, jalan yang lurus. Allah itu satu. Dia menyalah, golongan sesat kata Tuhan tak ada. Allah kata ada tapi tak nampak. Gaib. Allah gaib. Yang ni pula kata Tuhan banyak. Allah satu. Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Tuhan tidak. Yang golongan ni pula menyamakan Tuhan ada tangan ke, ada yang baharu. Maka Allah bagi tahu there is nothing like me. Tidak ada satu pun yang setara denganku. Ini benda yang paling basic dalam bab permintaan kita dalam surah Al-Fatihah. Hari-hari kita minta, ya Allah, bila jalan yang lurus, yes. Semoga kita dapat jumpa dengan Allah yang sebenar. Kita selalu minta. Okey, dalam isu yang lain, kita tengok live lah. Dalam live, ada orang jalan yang dilarang, dimurkai ini, dia mengutamakan dunia. Melebihkan dunia. Dan ada pula golongan yang mengutamakan akhirat saja. Jadi bila kita berhadapan dengan suasana-suasana macam ni di kalangan masyarakat, maka kita kena cari jalan wasatiyah, iaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita selalu minta kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Waktu solat kita solat, lepas solat bertebaranlah kamu mencari rezeki. Janganlah lupa bagian kamu di hari akhirat. Abu Hurairah radhiyallahu Nabi Pak kita tahu dia, kalau tanam pokok, sempurnakanlah walaupun esok kiamat. Dalam ada yang kata kata-kata sahabat, ada yang kata hadis Nabi Daif yang berbunyi, kalaulah bekerjalah kamu seolah-olah hidup selama-lamanya, beribadatlah kamu seolah-olah mati esok. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Inilah kita tak boleh utamakan, kita kena seimbang. Akhirat, kebahagiaan di dunia kita nak, kebahagiaan di akhirat pun kita nak. Okey, dalam sudut lain, ni pun masalah hari ni. Masalah keperluan seks. Ada orang mengambil jalan yang dilarang, tak nak kahwin. Pernah ada 3 orang datang jumpa Rasulullah SAW. Waktu tu Rasulullah jauh sikit pada tempat kejadian, dan dia bertanya pada isteri Rasulullah tentang amalan-amalan Rasulullah. Dan bila dia dengar laporan tentang amalan Rasulullah, dia rasa amalan Rasulullah tu sikit. Jadi diceritalah dia sembahyang setiap malam, ada yang berpuasa setiap hari. Dan bila Rasulullah SAW mendengar macam tu, Rasulullah marah. Rasulullah bagi tahu, aku solat malam dan aku tidur, aku berpuasa, ada hari aku berpuasa, ada hari aku tidak berpuasa. Jadi, dan aku berkahwin. Dan akulah sebaik-baik contoh. Bukanlah umatku yang tidak mengikuti aku. Jadi Nabi larang sahabat tadi yang tak nak kahwin, nak ibadat je. Nabi larang juga orang yang puasa je, tak ada live. Ada orang yang tak tidur malam. Jadi
satu lagi jalan pula. Pun Nabi larang juga melampau. Satu golongan tak nak kahwin, Nabi dah larang dia. Satu lagi sepok pula nak buat hubungan songsang, apa nama dia, homoseksual yang Allah dah laknat dalam Al-Quran. Jadi kita bila berhadapan dengan perkara macam ni, nak cari jalan wasatiyah, jalan yang paling seimbang. Kahwin adalah sunnah bagi yang mampulah. Tak kahwin sebab tak mampu, tak ada masalah. Yang masalah kalau sengaja tak nak kahwin. Tapi kalau kata kahwin mudaratkan pasangan pun tak masalah juga. Jadi ni wasatiyah dalam bab seks. Okey, dalam bab dosa. Benda ni sangat banyak berlaku lah. Ada satu golongan yang menganggap dosa, bila buat dosa jadi kafir. Ini berlaku pada golongan Khawarij lah. Terlalu keras. Memang ada diambil hadis-hadis yang contoh siapa tak solat bukan Islam. Dia pun kata orang yang tak solat kafir. Kalau dia dah kahwin jatuh talak dan sebagainya, menyebabkan berlaku hara. Satu golongan lagi pula, Murji'ah pula, dia kata dosa ni tak ada kesan kepada keimanan. Buatlah dosa macam mana pun, iman kita tak rosak. Dia buat perumpamaan, orang kafir buat baik macam mana pun sebab dia tak ada iman, maka tak ada kesan pada pahala dia sebab dia kafir. Jadi dia yang beriman pula buat dosa macam mana pun tak ada kesan pada iman dia. Jadi benda ni tak betul jalan tengah dia. Sana mengkafirkan semua orang. Orang tak ikut dia kafir. Orang tak sokong dia kafir. Halal bunuh. Tak ada Islam kafir ada dua kan. Kafir Allah Sallallahu Muhammad. Satu kafir yang kita wajib bunuh, satu kafir yang bebas merdeka. Bagi golongan Khawarij ni semua kafir harbi, wajib bunuh. So jalan wasatiyahnya kita tak tolak semua, tapi tak ambil semua, kita ambil yang pertengahan. Bagi sunnah wal jamaah, jalan yang lurus. Kita tahu ada dosa besar, ada dosa kecil, ada dosa yang kena minta ampun dengan bertaubat. Dan memang betul ada dosa yang boleh buat iman kita tercabut. Contohnya, kalau orang tu minum arak, dia dosa minum arak. Tapi kalau dia kata dalam Al-Quran tak ada larangan arak. Waktu tu kalau dia tak minum arak pun iman dia boleh tercabut. Jadi wasatiyah ni, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang kita minta ni adalah jalan yang seimbang. Yang kita jangan cepat kafirkan orang sebab kerja kita bukan nak cepatkan orang ke neraka. Kerja Rasulullah SAW nak selamatkan orang masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nak cepatkan orang ke neraka. Oh dia kafir, kita bunuh dia supaya dia cepat ke neraka. Na'udzubillah. Jadi dalam bab ni lah kita kena mencari titik tengah jalan sunnah wal jamaah. Kita kena faham cara nak ambil ilmu tu, nak berguru pun sama, insya-Allah. Jadi ini saya rujuk pada satu ketika dululah dekat kampung saya orang Terengganu, dekat dengan Rusila kan. Memang waktu tu berlakulah sembahyang imam kerajaan tak sah. Masa ni berlaku kafir mengkafir. Sokong parti sebelah sana kafir. Makan sembelihan sana haram. Kalau dia bagi daging tanam. Suami isteri bercerai. Berlaku. Saya lihat benda ni waktu tu saya remaja. Jadi benda ni berlaku dalam kehidupan kita. Tapi alhamdulillah kan. Kalau dulu orang kata kerajaan terlalu hiburan. Alhamdulillah penyatuan ummah ini bukan kempen ini sejarah. Sejarah sebab saya duduk satu zaman orang kafirkan sana, orang sana sesatkan sini. Sana kata orang sana kafir, sini kata orang sana sesat. Tapi alhamdulillah akhirnya mereka bersatu. Harap bersatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala lah. Bermakna inilah wasatiyah bagi yang nampak kan. Satu ketika bergaduh keras, kafirkan
Satu golongan kafirkan orang sana sebab amal agama sikit sangat. Orang belah sana pula cakap orang sana sesat sebab amal agama banyak sangat. Maka berlakulah penyatuan umat wasatiyah. Alhamdulillah. Semoga semua orang Islam bukan parti-parti lah. Kita semua ni yang bergaduh, yang berbeza pendapat ni dapat cari jalan tengah. Ihdinas siratal mustaqim. Hari-hari minta dekat lidah ni. Nak jalan lurus. Tapi bila datang jalan lurus, kita tolak. Kita keras kepala. Na'udzubillah. Okey, buat apa lagi? Buat duit. Apa buat duit? Allah larang orang yang terlalu boros. Allah juga larang orang yang terlalu kedekut. Ada dalil dia dalam Al-Quran. Maka pertengahan. Alhamdulillah, bila kita beramal dengan ayat ni, maka kita faham betapa adilnya Islam tu. Okey. Ni destiny. Okey, takdir. Buat takdir pun kita tengok sekarang ni. Yalah, mungkin orang sekarang dah sibuk media sosial, baca bacaan di media sosial. Kadang-kadang orang keliru. Takdir ni macam mana kalau zaman dulu Jabariyah dia kata semua yang berlaku dekat dunia ni dari Tuhan. Baik yang buruk semua dari Tuhan. Kita tak ada apa-apa. Kita buat dosa pun sebab Tuhan. Dia mentafsir ayat-ayat Allah SWT tu dengan menuduh dengan kefahaman yang salah. Jalan yang satu lagi pula, jalan yang sesat pula, anggap tak ada. Kita kena usaha sendiri. Allah tak campur tangan dalam tindakan manusia. Dengan kita sunnah wal jamaah ni, kita kena beriman pada qadar dan qadar. Kat sini saya nak share sikit lah. Kadang-kadang bab takdir ni dia panjang, dan akan ada orang cakap, boleh lukis tak? Boleh lukis tak Amka? Jadi Alhamdulillah Rasulullah SAW telah melukis bab takdir ni. Okay? Kita tengok dalam kitab-kitab ada ulama cuba lukis balik lukisan Rasulullah SAW ni. Rasulullah telah buat satu kotak 4 segi. Okay? Dan kotak ni mewakili umur. Dan di tengahnya Rasulullah buat satu garisan. Okay, buat garisan. Garisan tu panjang melebihi daripada kotak tu. Dan Rasulullah SAW beritahu, inilah angan-angan kita. Maksudnya kita akan hidup dalam lingkungan kotak ni. Umur kita dah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Impian kita, kita yang pilih impian kita. Dan dia melebihi umur kita. Cita-cita kita melebihi. Dan Rasulullah SAW buat beberapa garisan. Dan Nabi beritahulah setiap garisan ini mewakili kepada nikmat-nikmat hidup di sebelah kanan, dan di sebelah kiri adalah ujian, bencana, kesusahan. Maka kita semua ni akan berhadapan dengan takdir Allah. Akan dapat nikmat, akan dapat kesusahan. Akan dapat peluang buat amal baik, akan dapat juga peluang buat dosa. Silih berganti dan tak akan mati selagi takdir ni tak berjalan. Jadi bila lukisan ni dah siap, kita ni ada orang tafsir. Habis tu kalau Allah dah takdir semua, apa saya nak buat kat sini? Follow je lah. Okey, sebenarnya syurga dan neraka ni tafsir panjang lah. Sebenarnya syurga neraka bukan ditentukan dengan takdir yang kita tempuhi, tapi ditentukan melalui hati kita ketika berhadapan dengan takdir. Ni yang kita ada usaha ni. Allah bagi kita senang, takdir dah kita senang. Muka handsome, kereta besar, rumah besar, dapat pangkat profesor. Allah dah takdir dah. Tapi terpulang sama ada kita nak sombong atau nak bersyukur. Kalau kita sombong, jalannya ke neraka, na'udzubillah. Kalau kita syukur, membuka jalan ke syurga, alhamdulillah. Sama juga Allah dah takdir kita susah. Macam saya lah.
Allah dah takdirkan saya dapat anak OKU. Mild autism. Kan terpulang sama ada saya nak mengeluh, nak menangis, nak mengeluh, nak putus asa, atau saya nak bersabar, nak redha, nak bersyukur. Alhamdulillah. Terpulang soal hati. Kan? Kita semua soal hati. Allah akan tanya hati kita. Tempat takwa. Sama juga bila kita dah diberi peluang buat pahala. Kan? Dapat pergi solat, dapat bantu orang miskin. Maka terpulang sama ada kita nak riak ataupun nak ikhlas. Syaitan ni, dia bukan kerja dia bukan nak ubah takdir gitu. Dia tak boleh sepak kaki kita tengah solat jatuh. Tak ada. Syaitan ni dia masuk ke hati kita. Dia nak rosakkan niat kita. Dia nak rosakkan reaction kita pada takdir. Jadi bila dapat buat amal, syaitan nak suruh kita riak, takabur, laju. Sama juga bila kita terbuat dosa. Tiba-tiba terbuat dosa. Ataupun kita memang buat dosa. Allahu Akbar. Maka terpulang sama ada kita nak bangga dengan dosa tu, ataupun kita nak bertaubat. Jadi dalam kehidupan kita ni memang Allah dah tetapkan nasib malang, nasib baik, hikmah dan sebagainya. Kitalah yang kena mencari hikmah tu. Hikmah adalah nasib baik yang menyamar dalam takdir buruk. Maka satu orang yang jiwa dia besar, contoh Rasulullah SAW pergi ke Taif, dibaling batu, berdarah-darah. Rasulullah jiwa besar, faham tentang kehendak Allah. Dan dalam doa dia, Rasulullah sebut, asal engkau redha. Ke mana kau hadapkan aku, asal engkau redha. Faham? Asal Allah redha. Apa sahaja Allah nak bagi pada kita, Alhamdulillah. Semua dari Allah SWT. Kan tinggallah sama ada saya nak bersyukur dengan segala nikmat, nak bersabar dengan segala ujian, nak ikhlas dalam setiap amalan, dan nak khauf dalam segala dosa. Saya selalu pesan kat anak saya doa, masukkan 4 perkara ini, ya Allah, bila hati yang sentiasa bersyukur dengan segala nikmat, walaupun sekecil-kecil nikmat. Ya Allah, bila hati yang sentiasa bersyukur, yang sentiasa bersabar dengan segala ujian, walaupun sebesar-besar ujian. Dan bila hati yang sentiasa ikhlas dengan setiap amalan, sama ada kecil ataupun besar. Dan bila hati yang sentiasa khauf ni takut dengan dosa, sama ada kecil ataupun besar. InsyaAllah dengan 4 amalan ni, takdir kita di akhirat akan ditentukan dengan cara kita berdamai dengan takdir. Boleh insyaAllah. Jadi wasatiyah kita seterusnya adalah, banyaklah. Ini pun dah buat perang pula. Ada larangan jangan kita pengecut, dan jangan kita berani tak bertempat, langgar arahan ketua. Tapi kita hendaklah ikut Amir Sab, ikut Amirul Mukminin. Kami dengar dan kami taat. Okey. Dalam bab dakwah, reaksi kita, orang dakwah datang. Ada orang datang dakwah kita, apa kita buat? Ada orang dia melampau, dia mencaci. Zaman Nabi dibaling dengan sampah, disimbah dengan air sampah. Ada pula orang dia lari. Dia nampak je lari. Jadilah wasatiyah ghibtah. Apa itu ghibtah? Ghibtah adalah cemburu yang dibenarkan. Iaitu bila kita lihat orang yang buat baik, kita rasa cemburu. Cemburu ni haram bila kita niat nikmat orang tu hilang. Kita tengok orang kata besar, kita kata dia ada aksiden lah. Itu cemburu yang salah. Ghibtah ni cemburu yang dibenarkan. Iaitu kita nak, kita dapat juga buat amal macam tu. Dan kita galakkan dia buat macam tu. Alhamdulillah. Okey, masa. Okey. Satu lagi ni pula dalam kehidupan kita, bab mengajarlah. Ada orang ajar agama ni dengan cara ketat, susah. Nak belajar agama ni, nak kena tahu syariat, tarikat, makrifat, hakikat dulu. Nak kena kenal Allah, zat Allah. Jadi susah. Kalau solat tu, batuk, tengah baca Alhamdulillah, sedawa, batal. Gerak sikit, batal. Dia mengetatkan agama. Sampai orang rasa, susah ni. Berdakwah pun, kawan kafir dia kata kena potong. Kena sunat dulu. Kalau murtad kena bunuh. Menyusahkan. Ada pula yang Islam ni dia buat mudah je kan. Dia buat mudah je. Tak sembahyang pun tak apa.
cukuplah dengan mengucap kalimah syahadah. Rasuah boleh, tak minum arak tapi buat dosa lain. Dia tak boleh macam tu. Jadi wasatiyah ni Nabi kata kita kena mudahkan manusia, jangan menyusahkan manusia. Ambil yang pertengahan. Bila kita mengajar, kita mudahkan. Sebab tu hari ni pun saya cuba cerita wasatiyah ni dengan bahasa-bahasa yang mudah. Sebab dah petang kan. Okey, tafsir Al-Quran. Hari ni pun masalah. Ada orang tafsir gunakan otak dia. Dia tolak hadis apa semua. Dia menafsir Al-Quran, dia anggap semua orang boleh tafsir Al-Quran. Agama tu sama. Neraka akan berhenti. Neraka tu. Jadi tafsir tanpa merujuk pada hadis. Ada pula orang dia gunakan mimpi, khasyaf dia sebagai hujah dalam mentafsir Al-Quran. Nanti hari ni banyak berlaku teori konspirasi, dia kata dia ada ilmu ilham. Bila dia tengok tindakan-tindakan dekat dunia ini, dia kata dia tahu apa maksud tersembunyi. Jadi benda ni bertentangan dengan cara kita tafsir Al-Quran. Yang mana kalau ikut sunnah wal jamaah, jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, kita tafsir guna Al-Quran, hadis, kalau tak adalah hadis, ijma' ulama, ada kias, common sense selagi tak bertentangan dengan Al-Quran, sunnah. Contohnya, bila mufti kata kenapa solat jarak? Sebab kita nak jaga nyawa. Bila kita jaga nyawa, dalam Islam ni antara nyawa dengan agama mana lebih penting? Dalam Islam. Sahabat nak kena bunuh. Lepas tu, orang kata kalau tak nak bunuh, kamu murtad. Sahabat ni pura-pura murtad. Lepas tu dia jumpa Rasulullah. Salah ke tindakan saya? Rasulullah kata kamu jaga nyawa, Allah tahu hati kamu. Dan dalam bab fiqh lain, kalau kita lapar sangat, nak mati dah, tak ada makanan, tiba ada khinzir, kita boleh makan khinzir tu sebab nak jaga nyawa. Jaga nyawa perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam COVID-19, mufti bagi tahu jarakkan sebab kita nak jaga nyawa. Sebelum ni waktu jemaah tabligh buat istimak, semua solat rapat-rapat. Kawan saya cerita dia solat sebelah orang yang batuk pelik, dalam dia bunyi. Lepas tu berlakulah kluster. Hari ni alhamdulillah kita solat jarak. Belum ada lagi kluster masjid lah yang kita dengar yang teruk macam hari tu, sebab dengan penjarakan ni. Jadi kita guna common sense dalam menafsir Al-Quran selagi dia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Okey. Masa dah nak habis, insya-Allah. Ni bab sahabat pula. Ada orang yang mencaci sahabat, ambil beberapa sahabat terpilih saja ahli baik. Ada pula orang tolak semua sahabat, memang anti hadis. Kita memuliakan semua sahabat Nabi SAW. Okey. Bab mazhab, hari ni pun ada banyak mazhab. Kenapa Malaysia mazhab Syafi'i? Apa akidah di Malaysia Asy'ariyah? Kenapa Malaysia guna kaedah Asy'ariyah? Jadi benda ni pun kita nak cari jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ada orang dia cuba buat mazhab baru, guna kaedah moden. Nak samakan semua agama. Ada pula orang dia kononnya dia tak nak mazhab. Dia nak ikut Nabi je, tapi secara tak sedar dia pun buat mazhab baru. Mula dia bid'ahkan sana, bid'ahkan sini. Jadi kita terima perbezaan pendapat, wasatiyah jalan lurus, jalan yang seimbang. Syafi'i, Maliki, Hambali tak gaduh. Kita raikan sebab kita dari segi akidah sama, yang berbeza cabang je. Ni bab mazhab. Apa lagi? Bab bid'ah pun ada orang dia betul-betul buat bid'ah punya. Ni jalan yang dimurkai. Benda yang dolalah, haram, sembah kubur. Minta syafaat pada mayat, benda yang dilarang. Ada pula orang yang dia kata dia buat sunnah dan semua bid'ah bagi dia adalah haram, kafir. Ada yang kafir. Jadi kita wasatiyah, jalan yang lurus. Ustaz ulama kita bincang, insya-Allah ada bid'ah hasanah melalui Rasul, kita boleh bersambut insya-Allah. Quran awal kita boleh buat. Ada hujah-hujah kan kenapa kita wujudkan bid'ah hasanah. Dan ulama pula bila dia buat bid'ah hasanah ni, dia tak letak perkataan sunnah hasanah.
Sebab dia tahu benda ni Nabi tak buat. So dia letak perkataan bid'ah kat depan. Supaya kita yang belajar ni faham, oh ni Nabi tak buat. Dan bermakna kalau bertembung satu masa antara sunnah dan bid'ah hasanah, dia utamakan sunnah. Tapi bertembung bid'ah hasanah dengan bid'ah dalalah, dia utamakan bid'ah hasanah. Ini kena wasatiyah, kebijaksanaan kita jugalah dalam kita mencari jalan yang lurus. So kita dah keempat ni. InsyaAllah sebelum penutup ni saya nak share sikit kisah saya tadi. Sebelum saya datang sini, saya alhamdulillah lah, semenjak PKP lah sebenarnya, sejak PKP setiap hari lah saya boleh buat muzakarah dengan anak-anak saya. Sebelum ni semua sibuk dengan urusan dunia. Jadi setiap hari duduk, yang kita akan bagi setiap orang kongsi ilmu. Kalau contoh hari ni ada makan, Angah bagi satu ilmu, Along bagi satu ilmu, Akak bagi satu ilmu. So sebelum saya nak buat slide ni, saya cakap ke anak saya, kita buatlah muzakarah tentang wasatiyah. Suami, hari ni kita muzakarah bab wasatiyah. Jadi saya cerita sikit wasatiyah ni, pertengahan, seimbang macam mana. So anak kita, jadi kita bagi anak-anak kita peluang untuk dia share knowledge dia. Ni saya tulis sikit ni. Acu cakap wasatiyah ni, bonda masak, makanan jangan masin sangat dan jangan pahit sangat. Makan yang secukup rasa. Tu secukup rasa tu wasatiyah tu. Secukup rasa, masak secukup rasa. Sedap. Okey, lepas tu giliran Angah pula. Angah pula wasatiyah ni macam naik kereta. Ayah naik kereta kat highway, tak boleh bawa laju. 110 ke atas, accident, mayat berterabur. Kalau kita buat 20 km pula, orang langgar kita pula. Jadi bawa pertengahan. Jadi bawa ikut hak laju adalah wasatiyah. Memandu mengikut kelajuan yang ditetapkan kerajaan adalah wasatiyah. Ini anak-anak saya punya fikirlah. And then akak pula bagi tahu contoh wasatiyah kalau ayah jadi imam, ayah jangan baca surah panjang sangat. Jangan baca sujud sejadah. Lepas tu al-insan, memang kesian anak-anak dia kata. Jadi baca sederhana sebab bonda dah tua. Siap bonda nak berdiri. Jadi bacaan Al-Quran kena wasatiyah juga. Benda ni pun adalah hadis. Rasulullah beritahu bila dalam majlis yang istimai, kita kena segerakan, mudahkan. Sebab ada orang tua, ada orang sakit, ada orang yang berhajat, ada orang musafir. Okey, so Alung pula bagi tahu wasatiyah ni waktu main kita main betul-betul, waktu belajar betul-betul. Jangan main je. Jadi wasatiyah ni adalah sederhana. Jadi alhamdulillah. So bila sampai giliran isteri saya, isteri saya cakap, abang hari-hari muzakarah, kesian anak-anak. Wasatiyah abang. Wasatiyah sikit. Jadi sejak 2-3 hari ni selalu isteri saya tegur saya, wasatiyah sikit bang, wasatiyah sikit. Jadi alhamdulillah, mesej wasatiyah tu dah sampai. Jadi mudah-mudahan perkongsian saya ni, saya sampai sini saja hari ni. Perkongsian saya hari ni tentang wasatiyah, the way approach of life, dapatlah dicapai dan mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan dapat balik. Kita adakan muzakarah dengan anak isteri kita. Kita bincanglah tentang wasatiyah, tentang integriti, tentang amanah, tentang istimai, infradi, banyak lagi juzuk-juzuk ilmu agama. InsyaAllah melalui muzakarah, perbincangan, maka kita dapat, sebenarnya anak-anak kita ni pun dia ada ilmu yang hebat-hebat juga. Kita dapat sharing kita punya knowledge. Jadi saya rasa sampai di sini saja perkongsian kita dah nak asar ni. Jadi saya minta maaf segala kekurangan sepanjang saya bercoloteh ini. Petang macam ni memang ngantuk sikit, minta maaf. Jadi segala yang kalau ada apa-apa nak tanya, ada apa-apa atau kalau ada maklumat saya yang salah, saya rela diperbetulkan. Tuan-tuan boleh datang ke Facebook saya, komen, cari je nama Hamka Kereta Mayat, YouTube saya pun ada, Instagram pun ada, blog pun ada. Ataupun kalau tuan-tuan jumpa buku saya boleh tegur-tegur insya-Allah. Jadi saya rasa sampai di sini saja perkongsian daripada Hamka Kereta Mayat. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah, yang buruk adalah kerana kekurangan diri saya. Minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta maaf pada tuan-tuan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Mr. Hamka Embong, for the valuable insights. As mentioned by Mr. Hamka, wasatiyah is referring to the moderation or balance, sederhana. Balance in worldly goal and worldly responsibility, balance in personal conduct and behavior. It is mentioned in the Quran, Surah Luqman, verse 18. Do not turn your nose up at people, nor walk about the place arrogantly, for God does not love arrogant people. As a Muslim, I think we need to explain the true nature of Islam and wasatiyah according to the Quran and Sunnah. Correct the misconception regarding Islam concept, belief, teaching, and value that related to the wasatiyah concept. Okay, so before we end the question, I would like to open the floor for any question. Okay. Okay, no question. On behalf of the Kuliah of Science, I would like to thank Mr. Muhammad Hamka for agreeing to become one of the speakers in this program. Alhamdulillah, we are now at the end of our session today. So I hope that all of us gain something from today's program to be implemented in our life. Inshallah, we will start our program tomorrow morning with Qiyamulai and Fajr prayer. And this can be done individually at home.